Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah habis bincangkan mengenai bab zakat, infak, sedekah dan perkara-perkara yang berhubung kait dengannya. Kemudian kita masuk pula dalam bab puasa, ya. Dan kita telah sampai ke muka surat berapa? 455. 425. Tentang puasa Ramadan, ya, insya-Allah. Ada sebagian kita ada ingatkan saya, sebenarnya dalam bab puasa dulu ketika nak masuk Ramadan kita dah bincangkan. Tetapi pada ketika tu kita pilih-pilihlah, skip kan. Jadi insya-Allah memandangkan kita dah habis bincangkan bab zakat, insya-Allah kita secara rasmi tak apalah, kita ulang kaji dan kita bincangkan perkara-perkara yang berhubung kait dengan puasa walaupun jauh lagi bulan puasa, tetapi insya-Allah apabila kita masuk bincangan puasa, saya rasa sampai bulan puasa nanti pembincangan tentang bab puasa ini insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan kupaskan tentang puasa dan perkara-perkara yang berhubung kait dengannya insya-Allah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, apabila kita mengatakan tentang puasa, kita mengetahui apabila kita bincangkan tentang puasa, di sana ada puasa wajib dan ada juga puasa sunat. Puasa sunat ada berbagai-bagai jenis puasa sunat. Kita tak nak kupaskan tentang puasa sunat dahulu, kita bincangkan tentang puasa sunat nanti insya-Allah. Apabila kita katakan tentang puasa wajib, ada berbagai jenis puasa wajib juga. Ada di antara puasa wajib adalah puasa Ramadan yang masyhur yang kita mengetahui umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Selain daripada puasa Ramadan, ada juga puasa wajib. Bilakah ianya dikatakan wajib? Apabila seseorang itu melanggar salah satu daripada perkara-perkara yang mewajibkan dia membayar kafarah. Sebagai contoh, orang yang melanggar sumpah. Ya, akan kita bincangkan juga tentang puasa yang wajib seseorang itu laksanakan apabila dia melanggar sumpah. Sumpah bagaimana syarat-syaratnya akan kita bincangkan insya-Allah. Dikatakan juga puasa wajib adalah puasa nazar. Apabila kita katakan tentang nazar, seseorang bernazar untuk dapat anak perempuan, maka apabila dia dapat anak perempuan, wajib dia berpuasa. Bagaimana cara-cara bernazar dan syarat-syaratnya,
Apa hukum seseorang yang bernazar kemudian tak membayar, menunaikan nazarnya tadi, akan kita bincangkan. Hari ini kita akan kupaskan tentang puasa Ramadan. Walaupun kita katakan mungkin dalam lebih kurang 4-5 bulan baru kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi tak mengapa, kita kupaskan dahulu tentang puasa Ramadan kerana perbincangan kita telah sampai dalam bab berpuasa. Hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 425. Di sini kami akan menghuraikan puasa Ramadan dan puasa sunat sahaja. Manakala puasa yang selainnya pula akan kami bahaskan dalam bab-bab yang akan datang. Pertama, penulis mengatakan tentang puasa Ramadan. Apabila kita mengatakan tentang puasa Ramadan, apakah perkara-perkara yang berhubung kait dengan puasa Ramadan yang perlu kita memahaminya? InsyaAllah kita kupaskan. Pertama sekali, dari segi kewajipan. Apabila kita mengatakan tentang puasa Ramadan, kita mengetahui penulis mengatakan hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma'. Ijma' para ulama berdasarkan berdalilkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menegaskan umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam Islam ada 12 bulan. Bulan Muharram, seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Dari bulan 1 Muharram sampai bulan Zulhijjah. 12 bulan. Pada bulan yang ke-9, yakni bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa. Siapa tak wajibkan berpuasa? Siapakah yang tidak diwajibkan berpuasa? Ada golongan-golongan yang dimaafkan daripada berpuasa Ramadan, akan kita kupaskan. Selagi mana mereka tidak ada keringanan, maka mereka diwajibkan berpuasa kecuali mereka mengikrarkan diri mereka sebagai orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak wajib berpuasa. Kalau dia orang Islam, wajib berpuasa. Orang Islam ada syarat-syaratnya dan ada rukun Islam. Pertama sekali rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Menyaksikan, mengiyakan, mentakkidkan, meyakini tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Pengisytiharan, pengakuan, syahadatain. Ini rukun Islam yang pertama. Kalau ada yang mengatakan Allah bukan Tuhan, itu hak dia. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Cuma jangan mengakui dia sebagai orang Islam. Dia bukan orang Islam. Hak dia. Ada orang katakan dia tak nak ikut sunnah Nabi SAW. Kalau dia tidak mahu mengaku dirinya sebagai orang beriman, apa kita boleh lakukan? Orang beriman, rukun Islam pertama, syahadatain. Rukun Islam kedua, apa dia? Tunaikan solat 5 waktu. Kalau awak mengaku sebagai seorang beriman, diwajibkan menyembah Tuhan yang satu hari 5 waktu. Kecuali kalau awak mengatakan saya bukan orang beriman. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Kalau ada orang mengatakan dia orang Kristian, dia orang Buddha, dia orang yang tak beragama, lalu dia tak nak sembah Allah, kita tak boleh lakukan apa-apa. Maka cuma dia bukan orang Islam. Ada orang tidak mau bayar zakat. Bagi dia zakat ini tak penting, tak wajib. Yang penting aku bayar income tax cukup. Kalau orang itu orang Islam, dia wajib bayar zakat. Orang itu dia katakan aku bukan orang Islam, betapa ramai di dalam negara kita ini yang tak bayar zakat, dia bayar income tax, property tax, berbagai-bagai tax, tapi tak bayar zakat, hak dia, tetapi jangan mengaku diri sebagai orang beriman. Rukun Islam seterusnya, zakat fitrah, menunaikan membayar zakat yang telah kita kupaskan sebelum ini. Ada orang tidak mau bayar zakat, dia cuma nak bayar teks tadi yang kita katakan. Selain daripada itu, rukun Islam seterusnya, berpuasa pada bulan Ramadan.
Umat Islam semua wajib berpuasa. Datang bulan Ramadan, wajib berpuasa. Ada orang Ramadan tak Ramadan, biasa saja. Pasal apa? Mungkin dia katakan, aku bukan orang Islam. Aku tak terikat dengan hukum agama. Hukum hak dia. Sebagai orang beriman, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Ini perbincangan kita para jemaah yang dirahmati Allah. Umat Islam suka ke tak suka ke, no choice. Ini adalah tanggungjawab perkara yang telah difardukan, yang telah diwajibkan ke atas orang yang beriman, membezakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Orang Islam kena taat pada perintah Allah, kena menyembah Tuhan yang satu, kena berpuasa pada bulan Ramadan sebagai mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dalil yang menunjukkan kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, di sini penulis mengatakan di muka surat 425, kewajipan puasa di bulan Ramadan adalah berdalilkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Daripada dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian bertakwa. Jadi ini menunjukkan dalil Allah Ta'ala menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nescaya orang-orang beriman dengar. Orang yang tak beriman, tak perlu dengar. Orang-orang yang tak nak beriman, tak perlu dengar. Seruan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan orang-orang beriman berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu pun berpuasa. La'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Daripada dalil ini menunjukkan bahawasanya sebagai seorang beriman, kita wajib berpuasa bila pada bulan Ramadan. Akan berdasarkan dalil yang lain, kita dapat tahu. Pertama sekali dalil ini, ayat 183 menunjukkan kewajipan berpuasa. Nak puasa bila? Dalil yang lain pula, dalam surah Al-Baqarah, ayat seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan di mana unzila fihi al-Quran, di mana pada bulan tersebut diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnasi, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang, bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran yang menjelaskan, membezakan antara yang benar dengan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa bertemu bulan Ramadan, nescaya diwajibkan ke atasnya berpuasa. Maka barang siapa bertemu pada bulan Ramadan, bertemu bulan Rejab, bertemu bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban dia meninggal dunia. Bertemu Ramadan tak? Tak bertemu Ramadan, tak wajib puasa. Akhir bulan Sya'ban bertemu di Ramadan. Once bertemu Ramadan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan, diwajibkan ke atasnya berpuasa. Jadi kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi di sini dapat kita lihat itu antara sejarah atau menunjukkan dalil umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Antara lain juga Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturun ke atasnya, di dalamnya Al-Quran.
Dapat kita lihat Al-Quran diturunkan bila? Pada bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Kita kadang-kala dalam kehidupan ini hilang pedoman. Tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kala makin merumitkan. Sebab kadang-kala sebahagian perkara, para ulama pun berselisih pendapat. Para alim ulama, astatiza, ustaz-ustaz, ada kata begini, ada kata begitu. Pening kepala. Masyarakat yang kesian. Dalam keadaan sedemikian, kembali kepada Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Bukan hanya bagi umat Islam, petunjuk bagi manusia. Yang membezakan yang hak dengan yang batil. Maka para jemaah, sebab itu walhamdulillah betapa ramainya manusia, orang-orang Kristian, orang-orang etis, orang-orang yang sebelum ini tak beriman, baca Al-Quran, hayati Al-Quran. Allah Ta'ala beri dia petunjuk, dia masuk Islam. Hudal linnasi. Al-Quran petunjuk bagi umat Islam. Sebab itu mereka-mereka yang mengkaji Al-Quran, alhamdulillah dapat petunjuk. Sebab di dalam Al-Quran, bainatin minal huda wal furqan, menunjukkan, membuktikan kebenaran, akan dapat petunjuk mereka-mereka yang mencarinya. Tetapi amat menyedihkan seperti mana yang saya pernah sebutkan. Ramai masyarakat Melayu kita, alhamdulillah, pandai baca Quran, alhamdulillah, pandai bertajwid, alhamdulillah, masuk musabaqah, alhamdulillah, khatam Quran, alhamdulillah. Cuma satu saja, kurang mengkaji Al-Quran. Awak khatam Quran dah berapa kali? Dah banyak kali, alhamdulillah. Pernah tak baca makna Al-Quran daripada surah pertama, suratul Fatihah, diikuti dengan surah Al-Baqarah sampai An-Nas? Pernah tak baca? Kalau awak dah dah khatam Quran berkali-kali, next project, baca terjemahan Al-Quran. Daripada mula sampai habis. Dah khatam banyak kali dah. Sekarang, baca terjemahan Quran. Kalau tak nak baca terjemahan Quran, setakat baca terjemahan Quran, baca ayat Quran, kemudian baca terjemahannya. Beli. Pergi kedai Muslim Media ke, pergi kedai Haji Hashim ke, beli terjemahan Al-Quran. Apabila baca, contoh, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah, Zalikal kitabu la, itulah kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap ayat kita baca dapat faham maknanya. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, tidak mengubah diri mereka, tidak membezakan. Contoh, baca terjemah-terjemah Al-Quran. Kerana daripada terjemahan Al-Quran itu, ribuan manusia, puluhan ribu manusia, ratusan ribu manusia beriman. Tak ada orang berdakwah dengan mereka kadang-kala. Setakat baca Quran, beriman. Jadi, letakkan azam, aku dah khatam beberapa kali, next lepas khatam saja, selain daripada baca Quran, nak tengok maknanya. Mengambil masa yang lebih lama, tak mengapa. Tetapi dapat lihat.
Kemudian kita baca surah Yasin. Oh, ni makna di sebalik surah Yasin. Kemudian kita baca surah Al-Kahfi. Oh, ini cerita Ashabul Kahfi. Mereka-mereka yang bersembunyi dalam gua. Lari. Kemudian kisah Nabi Musa AS dengan Khidir. Dalam surah Kahfi yang kita baca setiap hari Khamis, hari malam Jumaat. Contoh. Kemudian kita baca surah Al-Waqi'ah. Umat Islam manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan awalin, golongan yang terdahulu, ashabul yamin. Golongan kanan, ashabul shimal. Golongan kiri. Apa maknanya? Baca. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Quran, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan, memberi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan membezakan antara yang benar dan yang batil. Itu menunjukkan dalil para jemaah yang dirahmati Allah bahawasanya umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalil Al-Quran. Dalil sunnah pula. Daripada sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangunkan daripada 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis salah, dan mendirikan solat. Wa ita'iz zakah, dan tunaikan zakat. Wa siyamir Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjal bait, dan haji ke Baitullah. Islam didirikan 5 perkara. Para jemaah yang dirahmati Allah. Inilah dia rukun Islam. Apabila kita katakan tentang rukun Islam, seperti mana yang telah pun kita mengetahui dan seringkali kita tekankan, perkara-perkara yang wajib di dalam Islam memang banyak, ada beberapa, tetapi ada perbezaan antara perkara yang wajib dengan rukun. Beberapa kali kita tekankan, yang wajib ada banyak. Kita wajib bersikap jujur, kita wajib melakukan ini, wajib melakukan itu, tetapi dia setakat wajib, bukan rukun Islam. Rukun Islam, dia tu rukun. Rukun itu tiang. Tiang itu adalah kalau kita runtuhkan salah satu tiang, nescaya bangunan itu runtuh. Seperti mana yang telah kita maklumi, contoh dalam satu bangunan yang tinggi ada pillars, tiang, yang apabila kita nak buat renovation bangunan tersebut, kita boleh pecahkan tembok, kita boleh pecahkan dapur, boleh pecahkan bilik, tapi tiang ini tak boleh kita pecahkan. Dia tu pillars, tiang. Kita pecahkan, roboh. Sebab tu nak dapat permit, HDB tak benarkan pecahkan tiang ini. Bilik boleh pecahkan, storeroom boleh pecahkan, semua boleh pecahkan, tapi tiang, pillars tak boleh pecahkan. Kerana itu adalah yang dia piling sampai ke bawah. Dalam Islam, tiang agama ada 5. Dalam apa juga hal, kita tidak boleh meruntuhkan, tidak boleh meninggalkan salah satu tiang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau barang siapa katakan ada Tuhan yang lain, terkeluar daripada Islam. Kalau barang siapa mengatakan Tuhan, semua Tuhan itu betul, terkeluar dia daripada Islam. Barang siapa mengatakan semua agama itu betul, terkeluar dia daripada Islam. Kalau dia katakan semua agama itu betul, berarti mereka yang mengatakan Jesus sebagai anak Tuhan, mereka yang menyembah berhala sebagai Tuhan-Tuhan, semua betul. Mustahil. Hanya dalam Islam, umat Islam menyaksikan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Manusia berhak menyembah ataupun diberi kebebasan, diberi tiada paksaan untuk menyembah. La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama.
Kalau mereka menyembah berhala, itu terpulang kepada mereka. Mereka diberi akal fikiran, tiada paksaan dalam agama, kita tidak memaksa mereka. Tetapi mereka terkeluar daripada lingkungan Islam. Barang siapa mengatakan, aku ni Islam, ya, akan tetapi aku menyembah Tuhan, ya, tetapi kalau aku nak pergi ke sana, sampai ke satu tempat, aku menyembah Tuhan yang lain, terkeluar dia daripada Islam. Dalam agama, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala juga tidak cukup. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia juga nak saksi Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yakni manusia sebagai Rasulullah, sebagai Nabi. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan, terkeluar dia daripada Islam. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad tak wujud, terkeluar dia daripada Islam. Barang siapa mengsangsikan betul ke ada Nabi Muhammad, terkeluar dia daripada Islam. Jadi ini pillars. Ya. Salah satu daripadanya adalah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan juga adalah salah satu rukun Islam. Muka surat berikutnya. Hadis seterusnya. Dari hadis Talha bin Ubaidillah disebutkan bahawasanya Talha pernah menceritakan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Faqala ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, khabarkan kepadaku apa yang telah diwajibkan ke atasku dalam masalah puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, syahrul Ramadan. Kamu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, hal alayya ghairuhu. Rasulullah, dia bertanya, adakah aku diwajibkan selain daripada itu, ya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la illa anta tawwa'. Tak ada lain selain daripada apa yang diwajibkan puasa Ramadan, kecuali apa yang kau lakukan secara sukarela, yakni puasa sunat. Selain daripada itu, tak ada puasa yang wajib selain daripada puasa Ramadan. Jadi di sini dapat kita lihat bahawasanya dalil menunjukkan umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Penulis mengatakan, umat Islam, yakni para ulama, telah berijma' ke atas kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dia mesti diketahui oleh setiap umat Islam, dan apabila ada orang yang mengingkarinya, berarti dia kafir dan keluar daripada Islam. Barang siapa dia mengingkari, barang siapa katakan puasa Ramadan tak wajib lah, dia terkeluar daripada Islam. Ada orang mungkin katakan, Ustaz, kenapa kita tak boleh berlapang dada? Kan dalam Islam kan ada khilaf. Mungkin ini khilaf. Dia ingkar berarti dia khilaf. Ada orang kata wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin bagi dia gunakan pendapat yang tak wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar agama, kita tahu ada sebahagian perkara boleh dikhilafkan. Ada sebahagian perkara tak boleh dikhilafkan. Ada sebahagian perkara memang dikhilafkan oleh para ulama. Sebagai contoh, masalah batal wudu ke tak batal wudu. Aula mastumun nisa, kalau sekiranya kamu menyentuh perempuan. Jadi para ulama ada berbeza pendapat apa maksud menyentuh di sini. Dikhilafkan oleh para fuqaha. Sentuh sama ada sentuh kulit dengan kulit ke bukan sentuh kulit dengan kulit, ada khilaf. Khilaf mengenai baca kunut pada solat subuh, disunatkan ke tak disunatkan, ulama khilaf. Okey.
Tetapi ada sebagian perkara tak boleh dikhilafkan. Bukan berarti dalam Islam semua boleh dikhilafkan. Kalau kita katakan semua boleh dikhilafkan, berarti ada orang katakan, bagi awak Allah Tuhan, bagi saya Allah Tuhan. Tetapi khilaflah, bagi saya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Boleh khilaf perkara gitu? Tak boleh. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi ada orang nak khilaf mengenai ada Tuhan yang lain. Ada orang pula khilaf mengenai Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ada golongan Qadiani katakan, oh selepas Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Ini kan masalah khilaf. Ada sebagian perkara boleh dikhilafkan, ada sebagian perkara tak boleh dikhilafkan kerana ianya adalah masalah asas, masalah akidah. Jadi masalah akidah tak boleh dikhilafkan. Masalah asas tak boleh dikhilafkan. Jadi kita kena faham. Kalau kita tak faham perkara sedemikian, nanti ada orang yang membawakan ajaran-ajaran yang songsang, kita akan terpengaruh. Pasal kita katakan, kita lapang dada lah. Lapang dada ada sebagian perkara boleh dilapang dadakan, tapi ada sebagian perkara tak boleh dilapang dadakan. Tuhan yang Maha Esa tak boleh ada khilaf, ada Tuhan yang lain. Kalau kita kata ada Tuhan yang lain, khilaf, jadi di mana batasannya? Jadi itu masalah asas. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tak boleh dikhilafkan. Nabi Isa AS adalah Rasulullah, tak boleh dikhilafkan. Kita lah pandai dalam Ustaz. Ada orang katakan Nabi Isa Rasulullah, ada orang katakan Nabi Isa anak Tuhan. Tak boleh dikhilafkan. Ini masalah akidah, masalah asas. Ada orang katakan selepas kematian ada hidup akhirat. Ada katakan, tak adalah Ustaz. Saya rasa lepas mati kita dah jadi tanah, dah habis dah. Kita khilaf lah. Lapang dada, tak boleh dikhilafkan. Awak tak percaya perkara tersebut, terkeluar daripada Islam. Sebab tu dikatakan rukun iman. Rukun iman wajib percaya. Mesti percaya. Mesti beriman. Ini yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Antara salah satu rukun iman, beriman kepada hari akhirat. Awak tidak beriman kepada hari akhirat, terkeluar daripada Islam. Berarti awak tidak termasuk daripada kalangan orang-orang Islam yang beriman kepada rukun iman yang 6. Jadi di sini maksudnya, ada sebagian perkara boleh dikhilafkan, ada sebagian perkara memang tak boleh dikhilafkan kerana dengan berdasarkan dalil yang qat'i dan juga ianya masalah akidah, masalah asas. Antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Ianya adalah sesuatu yang diwajibkan berdalilkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dan barang siapa yang mengingkarinya, katakan tak wajib, terkeluar daripada Islam. Sama juga barang siapa yang mengingkari, katakan solat tak wajib, terkeluar daripada Islam. Samalah kalau dia mengingkari puasa tak wajib atau solat tak wajib, sama seolah-olah dia mengingkari tiada Tuhan. Atau ada Tuhan yang lain. Semua sama. Jadi berhati-hati, begitu juga masalah akidah, berhati-hati dalam berbicara. Tak boleh kita katakan semua Tuhan itu betul. Tak boleh katakan semua agama itu betul. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan puasa diwajibkan pada hari Isnin pada malam kedua bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Semenjak hari itu diwajibkan umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Bulan Ramadan dan beramal padanya. Bulan Ramadan bulan yang agung. Di dalam bulan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda ketika datangnya bulan Ramadan,
Ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat, qad ja'akum syahru mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat manusia, umat Islam berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan Ramadan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan Ramadan nescaya syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha, barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada bulan Ramadan, faqad hurim, maka nescaya dia tidak akan mendapat kebaikan selama-lamanya. Bulan Ramadan bukan bulan sebarangan. Jadi sebagai umat Islam, kita look forward, kita menanti-nantikan ketibaan bulan Ramadan. Semoga Allah SWT mengizinkan kita bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan apabila datang, Nabi SAW beritahu para sahabat, qad ja'akum syahrum mubarak, telah datang kepada kalian bulan penuh keberkahan. Jadi bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan kita diwajibkan berpuasa di dalamnya. Dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Dibelenggu syaitan. Jadi sebagian ulama menjelaskan bagaimana, ada sebagian orang bertanya, bagaimana syaitan itu dibelenggu? Syaitan itu dibelenggu, ada yang mengatakan syaitan secara hakikat memang dibelenggu, dirantai, tidak dapat mengganggu manusia. Ada sebagian golongan ulama mengatakan syaitan itu dibelenggu apabila kita berpuasa, kita mengawal diri kita, maka nescaya syaitan tidak dapat mengganggu kita. Jadi ada sebagian ulama menafsirkan demikian, ada sebagian ulama mengatakan benar-benar syaitan itu dibelenggu. Cuma persoalannya adalah kalau syaitan itu dibelenggu, kenapa kita masih buat maksiat? Dah tak ada gangguan iblis, dah tak ada gangguan godaan syaitan, kenapa kita masih buat maksiat? Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membiasakan diri kita dengan sesuatu kemaksiatan, kadang-kala pertama kali kita nak buat sesuatu maksiat, rasa bersalah. Kadang-kala rasa malu nak buat maksiat. Tetapi apabila sesuatu maksiat itu telah kita lakukan berterusan dan berterusan dan berterusan, maka kadang-kala dah tak perlu gangguan iblis, gangguan syaitan pun, automatik diri kita dah buat maksiat. Dah terbiasa. Jadi para jemaah ini, kalau kita lihat, seseorang itu kadang-kala, kita pernah lihatlah ya, ada orang tunjukkan video atau sebagainya, seseorang itu dah terlalu banyak sekali main game. Sampai sekiranya dia pernah dah lost conscious pun, tapi tangan dia punya momentum, dia punya diri dia, pasal dah terbiasa dengan game. Seseorang itu kerja dia kira duit. Ketika dia baring pun kadang-kadang seseorang yang senantiasa berzikir, zikrullah. Ketika dia baring kadang-kadang tertidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah terbiasa, dah automatik. Seorang tu kalau sekiranya dia itu suka memaki hamun, contohlah ya, suih sana, suih sini. Ketika dia tak buat apa-apa pun kadang-kadang tengah hayal, suih, betul. Dah terbiasa mulut dia ungkapan perkataan-perkataan yang tak wajar.
Dah tak perlu gangguan, dah tak perlu kebiasaan, tetapi dah terbiasa. Budak-budak sekarang main handphone sebagai contoh, budak-budak lagi, baby-baby kadang-kadang dah terbiasa. Jadi tangan dia contoh. Jadi contoh para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang sebagian perkara itu kerana kebiasaan kita lakukan sesuatu perkara, dah tak perlu dorongan, gangguan, godaan syaitan, orang dah lakukan sesuatu perkara itu, dah immune, dah terbiasa, automatik tubuh badan dia. Jadi itu sebagian terjemahan dan tafsiran para ulama dalam menjelaskan perkara tersebut. Seterusnya, dari Ar-Fajah katanya, pada suatu ketika aku berada di rumah Utbah bin Farqad. Kebetulan dia sedang membicarakan tentang puasa Ramadan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi SAW. Tatkala Utbah melihatnya, dia pun merasa segan. Dengan seketika berdiam diri. Namun sebelum itu dia sempat meminta lelaki supaya menceritakan tentang puasa Ramadan. Lalu dia menceritakan. Jadi ini cerita dia pasal puasa Ramadan lah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai keistimewaan puasa bulan Ramadan. Beliau mengatakan mengenai Ramadan, tughallaqu abwabun nar wa tufattahu abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Dia kata di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Katanya lagi, apabila tiba bulan Ramadan, wa yunadi fihi malak. Apabila tiba bulan Ramadan, ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair, abshir ya baghiyal syar, aqsir hatta yanqadhiya Ramadan. Maka akan datang malaikat menyeru, wahai mereka-mereka yang suka kepada kebaikan, bergembiralah. Wahai mereka-mereka yang suka kepada kejahatan dan kemaksiatan, hentikanlah. Malaikat menyeru hal demikian sehingga akhir bulan Ramadan. Sebab tu secara tak langsung tiba bulan Ramadan, mereka-mereka yang biasa dengan kebaikan, alhamdulillah ingin bertambah. Mereka-mereka yang center ni, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik, dah tiba bulan Ramadan, nak jadi baiklah, nak ubah seketika, nak jadi baik. Kerana memang ada seruan-seruan untuk berubah. Tetapi mereka-mereka yang langsung tak pedulikan. Ada satu golongan para jemaah yang kita bimbangkan. Yang kita bimbangkan kerana mereka langsung tak pedulikan. Solat mereka tak tunaikan. Tutup aurat, tak tutup aurat, mereka tak pedulikan. Halal haram, mereka tak pedulikan. Ramadan pergi, Ramadan datang, mereka tak pedulikan. Semua mereka tak pedulikan. Ini yang kita bimbang. Persoalannya, mereka tu Islam ke bukan? Bimbang. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah, moga-moga Allah Ta'ala beri pengampunan. Kerana kita tahu, rukun Islam 5 perkara. Yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, solat. Dan salah satu rukun Islam, puasa. Kalau orang ini puasa dia tak peduli, Ramadan ke tak Ramadan, langsung tak peduli, solat dia tak peduli, minum arak jalan terus, dia ni Islam ke tak Islam? Tapi dia beriman, aku tahu Allah Tuhanku. Kalau kau katakan Allah Tuhanku, Iblis pun kata Allah Tuhan. Iblis ketua para malaikat di dalam syurga. Dia pun kata Allah Tuhan, Ya Rab. Dia minta daripada Tuhan, panjangkan usia dia sampai dunia kiamat untuk sesatkan manusia. Dia pun beriman pada dunia kiamat.
Dia pun tahu Allah itu Tuhan. Ini yang kita bimbangkan. Ada sebagian golongan dalam masyarakat kita yang mengatakan Allah itu Tuhan, tetapi puasa dia tak pernah puasa, solat dia tak pernah solat, langsung tak pedulikan yang halal, yang haram, lalu langsung semua dia tak pedulikan. Kita kena ingatkan mereka, kita kena dakwah mereka, ajak mereka kembali kepada agama. Ini tugas kita, dakwah secara hikmah. Kerana bimbang-bimbang tak nak di hari akhirat, nanti golongan ini menyangka mereka itu sebagai orang beriman, tetapi bunyal Islam ala khamsin. Islam dibina, dibangunkan atas 5 perkara. Semua dia tak buat. Kalau semua tak buat, tapi aku percaya Tuhan. Iblis pun percaya Tuhan. Orang Kristian pun percaya Tuhan. Tuhannya orang Kristian dalam Islam sebenarnya adalah Allah. Tuhannya kufar Quraisy adalah Allah. Apabila kufar Quraisy mereka menyembah berhala di keliling Kaabah, ditanya tentang siapakah Tuhan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka katakan Allah. Kufar Quraisy yang menyembah berhala. Apabila ditanya siapa turunkan hujan, siapa cipta langit dan bumi? Allah. Mereka pun katakan Allah. Macam pernah kita sebutkan, sebagian orang-orang yang dahulu yang kat Singapura ni, sebagian golongan, Tuhan Allah hari ini tak turunkan hujan. Nanti Tuhan Allah kasih makan. Dia percayakan Allah. Adakah mereka beriman? Bimbang-bimbang ada sebahagian masyarakat kita ni, imannya itu sama seperti iman golongan-golongan sedemikian, kalau langsung tak pedulikan rukun Islam. Maka kalau ada peluang bertemu dengan orang-orang sedemikian, ingatkanlah. Kalau ada saudara mara kita sedemikian, ingatkanlah. Tugas dakwah, ingatkan. Cara yang baik. Jangan memaksa. Cara yang baik. Beri peringatan. Fadzakir. Beri peringatan. Kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita kadang-kala para jemaah, jangan kita mudah putus asa. Jangan kita sangkakan nasihat kita tak berguna. Baru-baru ni saya pergi Indonesia. Tengah jalan ada satu budak, awal 20-an lah, dengan gitar. Kan Indonesia kadang-kadang dia suka nyanyi-nyanyi, bawa gitar, nyanyi di tepi jalan. Tengok lidahnya ada macam-macam besi-besi kat dalam lidahnya itu. Ketika dia nyanyi, nyanyilah, yang tak sedekah kan. Saya tegur, kenapa jadi begini? Berbicara sekejap. Kemudian terus dia luahkan hati dia. Luahkan begitu. Terus alhamdulillah beri peringatan sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Dia insaf, lalu dia katakan, betul. Dia tak tahu lah saya siapa kan. Orang awam jalan tengah-tengah. Saya akur. Itu jam dia juga, dia buka dia punya besi, dia buang. Saya nak bertaubat sebenarnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat para jemaah, Allah SWT takdirkan kita bertemu dengan seseorang di jalanan dengan bersebab. Sama ada kita nak laksanakan tanggungjawab kita, atau Allah Ta'ala akan cari orang lain untuk laksanakan tanggungjawab tersebut. Tugas kita jangan memaksa, beri peringatan, ajak berbicara. Contoh, kalau ada peluang sedemikian, ajak berbicara. For all you know, dia sedang mencari sesuatu. Dan for all you know, Allah Ta'ala takdirkan dia bertemu dengan kita. Kerana kita ada sedikit ilmu, ada sedikit kesedaran. Kita adalah belajar agama sana sini kat masjid-masjid. Allah Ta'ala tak ketemukan dengan orang tu, Allah Ta'ala ketemukan kita dengan dia. Laksanakan tanggungjawab. Beri peringatan. Contoh. Ya. Jadi dalam diri kita kalau dapat ada jiwa sikap untuk ajak kepada kebaikan. Moga-moga dengan nasihat kita, peringatan kita, kalau dia ada kesedaran, Allah Ta'ala beri dia taufik dan hidayah, alhamdulillah. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah,
Maka demikianlah untuk pada bulan Ramadan datangnya malaikat yang menyeru, wahai orang-orang yang suka kepada kebaikan, telah datang bulan Ramadan, bergembiralah, kalian akan dapat menikmati beribadah dan dilipat kali gandakan pahala. Dan mereka-mereka yang suka pada kejahatan, malaikat menyeru supaya hentikanlah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan hari Jumaat ke hari Jumaat, wa ramadanu ila ramadan, dan di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, mukaffaratun lima bainahun, adalah penebus dosa di antara keduanya. Idza shtuni batil kabair, sekiranya dia itu meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW mengkhabarkan antara as-salawatul khams, antara solat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara Jumaat dengan Jumaat. Wa ramadanu ila ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan. Mukaffaratun lima bainahun, adalah kafarah antara keduanya. Maksudnya, kita solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isyak, kadang-kadang kita melakukan dosa-dosa in between. Barang siapa menunaikan solat, once dia solat subuh, kemudian solat zuhur, zuhur solat asar, asar solat maghrib, maghrib solat isyak, adalah penebus dosa antara keduanya. In between, dia buat dosa, Allah ampunkan. Selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang dilakukan diampunkan, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci. Akan masuk syurga insya-Allah, tanpa dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam hadis ini disebutkan solat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, daripada solat Jumaat dengan Jumaat yang berikutnya. Dia bertemu Jumaat yang lain, in between. Lepas Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, dia melakukan maksiat, dosa, diampunkan dosa-dosanya. Selagi mana dia meninggalkan dosa yang besar. Dan begitunya Ramadan dan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, bertemu Ramadan yang berikutnya, diampunkan dosa-dosa in between Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang, selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nescaya orang yang tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil yang dia lakukan, solat 5 waktu ini, Jumaat sehingga Jumaat, Ramadan sehingga Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Walaupun sebahagian dosa dia tak perasan, walaupun sebahagian dosa dia belum bertaubat, walaupun sebahagian dosa dia terlupa nak minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosanya tadi. Selagi mana dia meninggalkan dosa besar. Kalau dia tak lakukan dosa besar, seseorang yang tidak melakukan dosa besar, nanti kita bincangkan apa itu dosa besar. Minum arak, berjudi dan sebagainya. Dia meninggalkan dosa besar, nescaya orang itu apabila meninggal dunia, dia dihisap. Orang kata, kita ni semua akan masuk neraka, lepas masuk neraka dicucikan daripada dosa-dosa, baru masuk syurga. Akan tetapi, seseorang yang tidak melakukan dosa besar, dia tak akan masuk neraka. Dia akan masuk syurga. Kerana manusia, umat Islam, manusia tak mampu untuk masuk neraka. Terlalu berat dan terlalu pedih. Habis dosa-dosa yang dilakukan, selagi mana dia tak melakukan dosa besar, ini hadis dia. Solat 5 waktu, in between buat dosa. Jumaat sampai Jumaat yang lain, in between buat dosa. Ramadan dengan Ramadan, in between buat dosa. Semua Allah Ta'ala ampunkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma ghafir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam biha minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa ant.
Semoga Allah Ta'ala mengampunkan setiap satu dosa-dosa kita yang kita lakukan. Baik, kita ambil lagi 2 hadis. Tadi saya mula lewat sikit, jadi kita habis lewat sikit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha minhu kaffara ma kana qablahu." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu mengetahui dan menjaga batasan-batasannya pada bulan Ramadan dan menjaga dirinya daripada segala apa yang patut dijaga, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini, akan diampunkan. Dari Abu Hurairah, hadis yang berikutnya pula, Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran dan keredaan Allah, nescaya akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Fadilat Ramadan. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah, bukan kerana yang lain. Aku beriman kepada Allah sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam. Wahtisaban, dan mengharapkan keredaan Allah atau mengharapkan ganjaran di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Ghufira lahu, diampunkan segala dosa-dosanya. Apa juga dosa yang dilakukan, ma taqaddam min dhanbihi, apa juga dosa yang dilakukan sebelumnya itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang berhubung kait dengan Ramadan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincangkan pula mengenai bagaimana golongan orang-orang yang tak puasa pada bulan Ramadan. Orang yang tak puasa disebabkan ada beberapa sebab. Ada yang tak puasa kerana sakit, ada yang tak puasa kerana musafir, ada yang tak puasa kerana haid, ada yang tak puasa kerana malas, ada yang tak puasa kerana berbagai-bagai sebab. Setiap satu perkara itu ada ancamannya, ada sebab-sebab yang akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang dengan tajuk amaran bagi mereka yang berbuka pada bulan Ramadan. Ada yang tak puasa pasal semata-mata tadi malam tak sahur, tak sempat sahur, nanti lapar, nanti macam mana. Jadi macam mana pula akan kita kupaskan. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Baik, di sini ada soalan. Soalannya adalah, bolehkah zakat untuk seseorang diberikan sejumlah sahaja manakala bakinya dibuatkan wakaf korban atas nama mereka tanpa pengetahuan mereka, memandangkan mereka kurang bijak dalam mentadbir kewangan? Baik, persoalan. Boleh tak zakat itu diberikan sejumlah saja manakala bakinya dibuatkan wakaf atau kurban? Sebagai contoh, kita kena lihat di sana ada perbezaan antara bersedekah, infak dan zakat. Zakat ada asnaf zakat. Kalau kita katakan kita nak buat wakaf, wakaf adalah sesuatu perkara yang voluntarily. Yakni ianya tak wajib. Dia tu adalah sesuatu yang kita nak lakukan. Kita nak wakaf kapet kat masjid, silakan wakaf kapet. Tapi tak boleh kita campurkan zakat dengan wakaf. Ya, jadi wakaf perkara yang lain, zakat perkara yang lain. Kalau sekiranya kita ada wang zakat, kita tak boleh sebahagian wang zakat untuk kita zakatkan, sebahagian wang zakat untuk kita wakafkan. Tetapi apa yang boleh kita lakukan, katakan kita ada wang zakat sebagai contoh, kita dah agihkan kepada sebahagian golongan, kemudian ada di luar negara ke sebahagian tempat kita berikan dia fakir miskin, kita berikan fakir miskin, ataupun golongan fi sabilillah, dia minta wakaf, tolong wakafkan pada kita, kita perlukan duit untuk menggajikan para asatiza atau untuk membuat sesuatu perkara, kita ada duit zakat. Kita jangan niat wakaf tetapi kita niat zakat. Boleh. Selagi mana mereka itu asnaf zakat, mereka sebutkan wakaf tapi kita niatkan zakat, kita berikan pada mereka dengan niat zakat, dibolehkan.
Soalan kedua, adakah orang kafir yang tinggal di negara Islam adalah kafir zimmi? Manakala golongan Israel yang memerangi bangsa Palestin menyebabkan sehingga kini bumi Palestin masih bergelojak dengan kegolakan, dikatakan kafir harbi. Baik, kita seperti mana kita telah sebutkan sebelum ini, di sana ada golongan sebagai contoh kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal dalam negara Islam dan mereka membayar jizyah. Apabila mereka membayar jizyah dalam sebuah negara Islam, maka mereka boleh tinggal dalam negara Islam tersebut dan segala hak mereka perlu dipelihara. Cuma masalah sekarang, ada tak wujud negara yang benar-benar ditadbir mengikut hukum ahkam Islam? Itu perkara yang harus kita lihat. Kadang-kala orang-orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam, kadang-kala mereka itu lebih berjaya daripada orang-orang Islam itu sendiri. Dan sebagainya lah. Jadi seperti mana yang pernah kita sebutkan, walaupun dan sebahagian ulama ada menjelaskan tentang kafir zimmi, kafir harbi, tetapi di sana sekarang ini, zaman sekarang, ianya bukan hanya kafir zimmi dan kafir harbi. Ada golongan orang kafir yang di atas diwajibkan ke atas kita berdakwah kepada mereka. Ya, mereka orang kafir yang tidak memerangi kita. Mereka pun tak tinggal dalam negara Islam. Sebagai contoh di negara kita. Kita nak sebutkan orang kafir ni kafir zimmi atau kafir harbi. Mereka bukan zimmi, mereka bukan harbi. Mereka tak memerangi kita. Tak wajib, tak boleh kita memerangi mereka. Kita perlu jaga keamanan. Mereka juga bukan tinggal dalam negara Islam. Mereka tak bayar fidyah. Tetapi mereka bersama-sama kita selagi mana ada orang-orang yang tidak beriman hidup bersama orang-orang yang beriman dalam keadaan aman, wajib ke atas diri kita menjaga keamanan. Ya, jadi dalam hal ini para jemaah, terutama sekali lah zaman sekarang, dengan pergolakan yang berlaku, kita perlu lihat, kita kena hati-hati. Kerana apa? Keamanan sangat penting. Dalam keadaan aman begini, kita dapat pergi masjid, dapat solat, dapat beribadah, dapat datang kuliah. Betul tak? Agak-agak negara kita kalau tak aman, dapat tak kita tunaikan ibadah dalam keadaan aman begini? Dapat datang kuliah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi keamanan itu sangat penting dititik beratkan dalam Islam. Kita perlu jaga keamanan. Dalam Islam, la tatamanna liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap untuk bertemu dengan musuh. Keamanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di negara kita, perlu kita bersyukur. Tok Sah kata jauh, Tok Sah kata nak perang. Tahun 1960-an, ketika berlaku permusuhan ataupun pergaduhan kaum. Cuba kita bayangkan ya, ini memandangkan ada yang bertanya perkara ini. Kita cuba bayangkan, kalaulah ya, bergaduh atau berperang sebahagian golongan di luar negara, sama ada Ukraine dengan Russia atau Palestin dengan Israel atau di mana sekalipun. Kalau keamanan di negara kita tak kita jaga, berlaku pergolakan, permusuhan, jiran tetangga keluarkan kapak ke, keluarkan pedang ke, pisau, nak keluar pun takut, apa akan jadi? Cuba kita bayangkan. Kita, anak kita nak pergi sekolah pun bergaduh, kita riot zaman-zaman yang berlaku. Jadi para jemaah berhati-hati. Kita akur apa yang berlaku, kita sangat sedih, tetapi kita tetap kena jaga keamanan, perlu jaga harmoni dan peace yang Allah Ta'ala berikan. Ini adalah anugerah, perlu kita jaga. Yang jiran kita, walaupun dia bukan agama Islam, walaupun dia bangsa Cina, walaupun Yahudi sekalipun, dia tak ada kena-mengena dengan apa yang di sana. Dia adalah tetap jiran kita, ada hak jiran, jaga. Ini Islam. Kita tak boleh for nothing, kita terus nak membahayakan diri dia, dia tak ada kena-mengena langsung. Dalam peperangan itu sendiri, kalau dalam peperangan dalam agama, yang
rumah agama tak boleh kita bunuh, budak-budak tak boleh kita bunuh, orang tua yang tak ada kena-mengena tak boleh kita bunuh. Apatah dalam peperangan kita tak boleh bunuh mereka, ni apatah lagi jiran kita yang tak ada kena-mengena langsung. Jadi penting para jemaah. Apa yang boleh kita lakukan kalau kita merasa peka, prihatin dengan saudara-saudara Islam kita? Perbanyakkan doa. Doa senjata umat Islam. Ketika sujud, doa kepada Allah. Titiskan air mata, doa kepada Allah, minta Allah Ta'ala bantu saudara-saudara Islam kita yang sedang menghadapi berbagai-bagai bencana. Di sana bukan hanya orang Islam, orang Kristian pun ada. Dalam negara kita bukan hanya orang Islam yang peka, orang yang bukan Islam kadang-kadang pun mereka merasa sedih terhadap orang-orang yang tak bersalah di dalam konflik dan pergolakan ini. Jadi para jemaah, kita tak nak menang. Ada semalam ada bincang-bincang, ada cakap juga dengan teman-teman, jangan jadi orang yang menang sorak. Menang sorak tu, menang sorak. Tapi tak ada benda. Kalau kita merasa prihatin, para jemaah yang dirahmati Allah, titiskan air mati di waktu malam. Berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka-mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai masalah dan pancarauda serta ujian kehidupan. Doa pada Allah. Setidak-tidaknya di hari akhirat kelak, apabila kita ditanya, kau tak buat apa-apa, aku berdoa. Ini saja yang aku mampu. Jangan sampai melakukan sesuatu perkara yang melanggar undang-undang negara. Jangan melakukan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan huru-hara dalam negara kita juga, yang boleh menyebabkan berlaku permusuhan. Berlaku ketika itu, kita tak ada peluang untuk datang kuliah. Tak ada peluang untuk masjid. Masjid semua akan ditutup. Akan ada curfew. Betul kan? Cuba kita bayangkan dalam bangunan kita, ada orang Islam, ada bukan Islam. Kalau kita bergaduh bagaimana? Ini contoh. Maka dari itu, kita mohon pada Allah SWT, moga Allah Ta'ala beri pertolongan kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin. Pada masa yang sama, semoga Allah Ta'ala beri kita tetap keamanan di negara kita. Bukan hanya di negara kita, begitu juga di negara jiran-jiran kita. Kalau kita aman, kalau kat Malaysia tak aman, bagaimana? Kat Indonesia tak aman? Allahul Musta'an. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.